Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini, walaupun mikrofon ni kejap bunyi kejap tak bunyi, dan kita rasa pada petang ini ialah hari-hari kemuncak ni kan. Semua orang pun memang dah tak berapa, bukan tuan-tuannya kan, bukan tuan-tuan dan perempuan aja yang rasa macam nak dengar ceramah ke tak nak dengar ceramah. Saya pun dah macam tak nak ceramah dah rasa. Saya sebenarnya malam tadi dah ceramah. Kampung-kampung malam tadi? Kampung Bahagia malam tadi dah ceramah. Lepas tu pagi tadi ceramah di Kajang. Tapi datang balik sebab janjinya petang ini. Lepas tu sebelum berbuka, kemudian malam nanti selepas tarawih. Ada 3 lagi program yang saya perlu selesaikan sebagai janji dengan saudara Isma ni. Jadi betul lah kata saudara Isma tadi, sebenarnya yang paling penting adalah usaha kita. Dan usaha kita Allah Ta'ala akan bagi ganjaran ni berdasarkan apa yang kita niatkan. Nabi sebut inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan tu bermula dengan niat. Niat kita apa? Kalau niat kita nak selfie, dapat selfie je lah. Kalau niat kita nak ambil gambar, dapat ambil gambar. Kalau niat kita sekadar, orang kata nak sekadar memenuhi undangan, dapatlah memenuhi undangan. Tapi Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan apa juga usaha yang kita buat. Sebab itulah kalau kita tengok seorang ibu dalam membesarkan anak memang susah. Tapi bukan kesenangan dia tu yang menjadi ukuran dia, tapi pengorbanan dia dalam menjadikan anak dia tu menjadi manusia. Ada beza dengan manusia dengan menjadi manusia, ada beza. Ada beza orang dengan menjadi orang. Itu sebabnya bila anak itu dewasa, disebabkan keberkatan usaha seorang ibu melahirkan anak, membesarkan anak, akhirnya anak tu bila dewasa dia tak lupa kepada jasa ibu dia. Dia cari juga ibu dia, dia jaga ibu dia sampailah kepada pengakhiran hidup dia. Macam tu jugalah kita hari ni. Usaha dia menunggu tadi satu hal. Yang paling penting sekali yang perlu ditekankan adalah usaha dan kesabaran penceramah menempuhi kesesakan lalu lintas itu. Kalau ikut beberapa spot kesesakan lalu lintas tu hampir saja Isma batal aja lah program. Tapi tak, saya kata tak boleh, kita kena buat kan. Dan program ni walaupun macam saya daripada dulu lagi saya tak ada hal pun, ramai tak ramai saya ceramah, tak ada masalah saya tu. Sebab usaha-usaha hari terakhir ni kita tak tahu. Usaha kita ini kita tak tahu, mungkin ini dalam banyak-banyak kebaikan yang kita buat, maka itulah yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sabar banyak. Makin menjelang Syawal makin banyaklah benda orang tak sabar. Baju tempah tiba-tiba senteng sebelah. Tak sabar dia. Kuih raya yang dia order habis, wah dah booking awal. Gua dah bagi kat orang lain. Minta maaf lah dia kata. Oh, itu pun tak boleh sabar dia kata. Sedangkan bulan Ramadan ni mengajar kita sabar. Beratur panjang nak beli bandung tarik sampai masa habis, yang tinggal tarik aja, tarik muka. Jadi pada ketika itu marah juga, marah, semua tak betul. Macam itulah hidup kita ni diuji. Itu sebabnya hari ni kita kena sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Sebab ujian memang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada masa ke semasa. Macam mana kita nak mengaku kita beriman sedangkan kita belum diuji, maka sudah tentunya kita diuji. Dengan kesesakan lalu lintas, dengan masa itulah kereta aksiden,
Kereta accident seberang sana, seberang sini yang jam. Belah sana tak jam pun. Belah sini yang nak menengok tu jam. Kan? Macam-macam perangai manusia ni. Sebab kita kena fikir kenapa ujian tu datang kat kita. Tak datang kat orang lain. Time ni lah kau nak jam. Time ni lah benda tak ada. Time ni lah benda tak cukup. Macam-macam. Sebenarnya itu adalah ujian supaya nak tengok kita boleh bersabar ataupun tidak. Bila sebut sabar, rupa-rupanya sabar tu ada 3. Sabar yang pertama adalah sabar untuk taat perintah Allah. Dengan tahap bulan Ramadan, kan, kita boleh sabar untuk tak makan. Kenapa? Sebab taat perintah Allah. Dah lah tak makan, kurang tenaga, kena solat pula. Solat tetap wajib. Dia tak cakap disebabkan bulan puasa ini, puasa yang memenatkan tak makan, maka semua diberikan kelonggaran untuk tidak bersemayam. Tidur saja. Tunggu waktu berbuka. Tak. Solat tetap kena solat. Malahan Nabi dulu berperang ketika perang Badar, kan, dalam bulan Ramadan. Dan begitu juga saya terbaca bagaimana Mo Salah, Sadio Mane dan Ibrahim Konate, player bola sepak Liverpool, yang juga Islam, dia juga disesuai. Maknanya orang barat ni bagi kebenaran ke dia kelonggaran tu untuk buat latihan di waktu pagi, supaya tak teruk sangat dia pada waktu petang yang panas terik tu dia kena training lagi. Jadi dia dapat kelonggaran. Dapat kelonggaran maknanya dia tetap nak puasa, dia tak nak jadikan tu sebagai alasan. Perlawanan bola sepak Algeria dulu World Cup, dia bermain pada waktu siang dan dia puasa. Walaupun dia dapat kelonggaran, bermusafir boleh berbuka puasa, tapi tak, mereka memilih untuk berpuasa. Satu pasukan tu berpuasa. Yang paling dahsyat sekali, permainan bola sepak tu 90 minit pertama keputusannya seri tanpa jaringan, dilanjutkan sampai ke masa tambahan. Bayangkan tu. Dan mereka masih lagi berpuasa. Jadi apalah alasannya? Maka dengan itulah dia sebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, orang yang bersabar untuk taat perintah Allah akan mendapat ganjaran 300 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. 300 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Puasa, datang dengan ceramah, banyak lagi benda kau boleh buat. Apa sah kau nak tunggu dengar ceramah? Dengar jugalah ceramah. Sebab apa? Sebab nak dapat pahala. Sebab kedua, sebab mudah-mudahan ada keberkatan. Dan sebab yang paling popular, sebab Samsul Debat. Tu banyak golak tu, mana betul lah tu kan, mana sebab Samsul Debat. Bila lagi nak tengok Samsul Debat depan-depan? Kan ni baru dapat tengok depan-depan. Oh ya, baru tengok muda rupanya. Dalam TV nampak tua. Yang tu aku pula kena sabar dengar ayat tu kan, contohlah. Jadi sabar untuk taat perintah Allah tu yang pertama. Yang kedua, mendapat 600 tingkatan darjat pahala. Itu lebih dahsyat lagi, iaitu sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang nak meninggalkan larangan Allah, terutamanya orang perempuan. Orang perempuan dah biasa bergosip, tiba-tiba orang bawa cerita sejauh manalah kekuatan kita nak melawannya. Tu sebab bukan senang. Aku dengar-dengar lah si Isma tu kan, orang tu cakap, kenapa Isma? Kau tahu tak apa sal? Dia begitu, dia begini, dia begitu, dia begini. Dan seorang lagi pula dah terdengar kan, dia pun cakap, bukan senang Dia pun tegur, tak baik tau cakap pasal orang. Macamlah kau tu baik sangat. Kan dah kena. Bukan senang. Meninggalkan larangan Allah ni bukan senang. Pasti ada halangan dan rintangan. Itu sebab dia dapat 600 tingkatan darjat pahala. Bukan senang. Dah biasa berdengki, dah biasa. Dalam bulan-bulan lain tu dengki je kat orang. Sanggup tu pakat dengan kawan-kawan. Kita jangan beli barang dia meniaga. Contohlah orang ajak berdengki. Contoh, bagi kita kerjakan dia, padan muka dia, seronok tengok saudaranya susah. Itulah. Maka kita kena buang. Bukan senang. Sebab ada perasaan seronok kepada orang itu tidak suka tu lebih mudah daripada perasaan kita bersimpati kepada mereka. Jadi inilah yang sebenarnya kita kena tengok. Meninggalkan larangan Allah bukan senang. Dah biasa beli nombor ekor, tiba-tiba nak meninggalkannya susah.
Nak pula bila main nombor tu kena pula. Oh, memang penyakit lah. Dia pun fikir. Dia tengok baju, saiz baju je. Saiz baju dia kata 56. Baju yang lama 58. Apa kau sebut tadi? 56, 58. Ambil. Tikam 56, 58. Kena pula. Besok tu asal nombor 4 nombor je terbayang. Tikam kena. Paling korang hajar tu, dah menang tu belanja pula je ke masjid. Kurang asam sungguh kena. Jadi itu antaranya, bukan senang. Sebab dah biasa buat benda salah. Dan begitu juga yang ketiga, yang paling besar, mendapat 700 tingkatan darjat pahala di sisi Allah, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Hidup tentu ada ujian. Hidup tentu ada dugaan. Dalam bulan Ramadan ni tengok ujian kita. Ini 700 tingkatan darjat pahala ni. Bersabar dengan ujian, menunggu Samsul debat lambat. Sabar dia. Bila datang tu muka masih ceria lagi. Tak ada buat muka tak puas hati. Lambat datang. Apa hal kau datang? Contoh kan. Dia tak buat muka dalam hati je. Buat muka nampak senyum. Contohlah kan. Jadi makna kata bila dia mendengar tu kan, ujian ni macam-macam. Ada orang diuji apa? Ada orang diuji anak-anaknya meninggal dunia. Ada orang diuji anak-anaknya dilanda penyakit. Kenapa anak aku sakit, anak orang lain normal? Ada orang diuji anak-anaknya semua anak-anak istimewa. Ada orang diuji kad ATM dia kena telan betul-betul pukul 4:30 petang pada hari Jumaat. Kad ATM kalau hari ni lah kena telan hari Jumaat petang. Cuba fikir, macam mana gayanya? Nak pergi ke bank tutup, petang ni dah tutup, esok Sabtu. Allah sedih ni. Maka dia kena tunggu hari Isnin. Tertangguhlah pembeliannya. Contoh, kalau ada kad bank tu paling tidak boleh swap yang tu ha. Tak dapat sebab kena telan. Masa itulah diuji sabarnya. Bodoh mesin ATM. Tak pasal-pasal mesin tu bodoh. Bodoh banyak-banyak kad kau telan. Kad aku yang kau telan. Dia pun bengis. Dia sepaknya mesin ATM. Polis pula kat situ tangkap dia. Sebab dia menyepak mesin ATM. Depan mata polis pula tu. Vandalism. Merosak kata benda. Minta maaf tuan. Polis pun lepaskan dia. Pergi kat motosikal. Baru start motor. Tak boleh start pula. Sebab apa? Minyak habis. Tadi cocok duit sebab ada duit bolehlah isi minyak. Tak boleh pula. Dia pun nampak ada kedai mamak seberang jalan. Dia pun tupang. Nak pergi. Mana tu kalau ada kawan yang boleh minta tolong. Nak pinjam duit. Dia pun parking. Dia tupang motor. Tak perasan tupang tak tupang betul. Jatuh. Patah pula nombor plate dengan side mirror. Apalah hidup aku macam ni ya Allah, dia kata. Jalan-jalan, pap, putus pula selipar sebelah. Allah, sedihnya hidup aku ni. Jalan nyemerang, terseret dengan selipar tu semua horn dia. Bab tergelek pula kakinya. Sampai dekat kedai mamak, baru masuk dalam. Nak jumpa kawan-kawan. Akhirnya ada seorang. Mat, sini Mat, apa hal tu? Dia kata. Tak ada, aku nak cucu dekat aku kena telan. Oh ya ke? Kau ni kenapa? Aku ni nak bungkus, nak buka puasa nanti. Ya ke? Mat, ni lah. Nak ambil duit kau. Duit apa pula? Duit apa pula? Kan aku berhutang dengan kau dulu. Ada ke kau berhutang aku? Dia dah terlupa dengan hutang. Bila? Alah, dulu ada aku pinjam dengan kau. Pada 5 Mac hari tu aku pinjam dengan kau. 5 Mac 5 Mac tahun 2002. 2002. Kawan tu pun dah terlupa. 2002. Berapa tahun dah? 20 tahun dah. Jadi kena kira interest dia kata. Alhamdulillah. Berapa dia hutang tu? Dia bayar balik? RM500. Rezeki. Kena sabar memangnya. Tapi kalau tengok ujian tadi bukan senang. Ada seorang saudara saya di Dengkel. Dia nampak ada orang aksiden seberang jalan. Dia parking motor, dia nak pergi tolong orang aksiden tu, dia kena langgar. Dia kena langgar,
dia koma 3 bulan. Lepas 3 bulan, alhamdulillah, tangan, kaki, badan semua tak ada. Alhamdulillah, dia semua orang kata normal, elok, tak ada masalah, boleh berjalan. Tetapi ada satu masalah, diuji dia dengan sistem saraf dia, iaitu bila dia makan, lidah dia tak rasa apa. Bayangkan kalau kita lidah tak rasa apa, macam mana? Pagi raya makan lemang rasa buluh. Maksudnya makan lemang ke makan buluh ke rasa sama. Sebab dia hanya mampu menelan, tapi lidah tak boleh rasa masam, masin, manis, pahit, tak boleh rasa. Tawa pun tak boleh rasa dah. Dia tak rasa apa-apa. Macam biawak lah main talan ya. Tapi saya tak pernah lah tanya biawak dia ada rasa ke tidak. Tapi saya rasa macam tu lah lebih kurang. Macam mula sawa kan telan aja, dia tak pernah rasa dulu, jilat dulu rasa ke tak tahulah kan. Tapi maknanya dalam itulah ujian. Masa saudara saya ni makan, mula-mula hari pertama dia menghadapi ujian, dia makan tak rasa apa tu, dia tolak pinggan tu, dia marah pada diri dia sendiri. Sebenarnya kena ingat, kita nak marah ni, kita marah siapa? Kita marah siapa? Kita marah Allah yang mengizinkan ujian itu kena kepada kita. Itu sebabnya kita kena sabar banyak-banyak. Kalau kita marah, hidung tersumbat sebelah pun marah. Aduh, hidung ni, time tu lah kau nak tersumbat. Aduh, nak tidur macam mana Isteri dia bising, awak ni marah siapa? Salah saya ke hidung awak tersumbat? Bukan marah awak, tapi marah siapa? Nak marah Allah Ta'ala. Kena sabar banyak-banyak. Itu sebab disebutkan sabar itu separuh daripada iman. Kalau dah sabar separuh daripada iman, separuh lagi apa? Sudah. Yang dia tahu sabar separuh beriman, separuh lagi tak pernah tak ada siapa tanya. Separuh lagi apa? Separuh lagi adalah syukur. Separuh lagi adalah syukur. Syukur juga sebahagian daripada iman. Kenapa syukur? Sebab dalam kita diuji, mesti ada kebaikan lagi. Teruk-teruk aku, ada orang lagi teruk lagi, macam tu. Orang tu tadi, macam saudara saya tadi kata, walaupun lidahnya tak rasa apa-apa, setidak-tidaknya dia masih hidup. Bayangkan kalau langgar tadi mati terus, macam mana? Contohlah kan. Syukur ini sebahagian beriman. Tapi syukur ni macam mana? Adakah memadai dengan kita gosok-gosok dada, alhamdulillah, alhamdulillah, tu syukurlah tu? Tak, belum cukup. Nak menyempurnakan syukur, yang pertama, syukur mestilah dengan lisan kita. Pertama, alhamdulillah, syukur kena sebut. Yang kedua, syukur dengan hati. Maksudnya hati memperakui siapa yang bagi nikmat kat aku ni. Jangan lupa, dapat jumpa Samsul debat petang ni bukan sebab Isma. Dapat jumpa Samsul debat petang ni bukan sebab penganjur. Dapat jumpa Samsul debat ni bukan sebab Samsul debat datang. Tak. Dapat jumpa Samsul debat sebab Allah izinkan. Kalau saya nak datang, sebagai contoh, baru-baru ni saya ada satu program. Sebelah pagi saya berceramah di Jabatan Ukur dan Pemetaan di Negeri Sembilan. Tengah hari ada satu program di Kuala Lumpur pukul 1. Disebabkan program yang pertama tu macam mana, ada kesilapan teknikal, dia terlewat. Jadi bila mula ceramah lewat, habis ceramah pun sedikit lewat, dan kena ada masalah kesesakan. Jadi kita tengok estimate kalau sampai dekat KL macam mana. So kita kena bagi tahu awal pada penganjur yang satu lagi. Pukul berapa sanggup dia menunggu, kita tanya. Maka dia kata dia sanggup tunggu sampai 1 suku. Saya kata kita boleh sampai pun mungkin dalam 1.5. Oh tak boleh, nanti security je. Kalau daripada 1.5 tu security je sampai, dia punya pemeriksaan, dia punya penelitian, nak cek dokumen, nak scan semua, mungkin makan masa 20 minit. Jadi 1.50 dah habis nak solat zuhur. Jadi mungkin tak sempat. Jadi kalau macam tu macam mana? Okey, macam tu kita tangguhlah program. Ujian maknanya dah plan berapa bulan sebelum. Siap dah dengan dia punya PA sistem, dah siap dengan cenera hati, dah siap semua. Tetapi memandangkan Allah belum izinkan, maka perlulah ditangguhkan.
Macam itulah keadaannya. Kemudian di sebelah petangnya pula, saya berceramah di satu lagi tempat. Saya ceramah di mana tu? Tak ingat saya petang tu. Pas saya ceramah di Jalan Lumut ni. Saya ceramah untuk pelaburan Mara Berhad. Ceramah pula dekat sana selama sejam lebih. Dan petang tu sepatutnya, kalau siapa tengok baru ni yang ada, borak dulu baru buka. Sepatutnya saya ke sana, tapi disebabkan oleh jalan Kuala Lumpur tiba-tiba banjir teruk hari tu. Alamak, sana tutup sini tutup, maka tidaklah kita ambil risiko. Kita pun keluar daripada bandar Kuala Lumpur untuk berpulang ke Seremban dan berhenti dekat satu tempat untuk buat online. Itu kan maknanya kita hanya boleh merancang, tapi perancangan Allah juga yang terbaik. Itu sebabnya dalam hati kena ingat Allah yang mengizinkan. Apa yang kita dapat ni semua kerana Allah, bukan sebab yang lain. Yang ketiga, tindak tanduk dan perbuatan kita biarlah melambangkan kesyukuran kita kepada Allah. Macam mana pula? Kita sebut kita syukur, tapi kita tak semayang. Kita sebut kita syukur pada Allah, tapi kita buat benda yang Allah larang. Macam mana? Mengumpat, kutuk orang, mengaji orang tak habis-habis. Ada je benda tak elok. Apa yang diumumkan semua tak elok. Kan? Dengan ini kerajaan mengumumkan KBSP boleh dikeluarkan RM10,000, contohlah kan. Ada juga yang marah, sikit sangat. Ada yang marah tu kan. Ada orang cakap tu, itu belum cerita lagi zakat lagi, macam-macam lah dia kan. Sedangkan tak kena zakat pun. Dan ada je orang nak komplain, alah ini nak pilihan raya lah ni, ada pula macam-macam. Kita yang tu bukan kuasa kita lah. Kita jangan menelah benda yang kita agak-agak ni, jangan kita buat. Ini buat program ni mesti nak ni. Ada je benda ni mesti ni. Isma ni buat ni sebab nak populariti lah tu. Contoh, orang tak ada yang tahu dalam hati Isma ni ada apa. Saya pun tak tahu. Jadi kisah bila lah kita nak ambil alih kerja malaikat ni kan? Kenapa kita nak ambil alih kerja malaikat? Ni mesti ni ini buat konten ni mesti ni macam ni. Ni mesti nak tunjukkan konon jadi baik sangat ni. Jangan. Saya kutuk Isma, saya cakap Isma, ini mesti Isma ni. Tapi saya jumpa Isma minta maaf ya, maaf zahir batin. Saya boleh jumpa dia. Isma kutuk-kutuk je, Samsul Debat, aduh, kenapalah Samsul Debat ni macam ni, contohlah kan. Tapi Isma boleh jumpa saya, minta maaf ya Ustaz ya. Saya ingat lagi dulu, saya punya kereta Azia saya, masa tu entah macam mana kereta tu problem masuk bengkel. Saya bawa kereta Fortuner saya. Isma takut nak dekat dengan saya. Takut dia. Allah, aduh awak ni, aduh segan gitu. Aduh, dia segan dia kata. Dia cakap macam tu. Kan? Dalam hati dia tak tahulah kata apa. Tapi lepas pada tu, saya tak berani dah ke Teluk Intan bawa kereta Fortuner tu. Naik Azia. Tapi hari ni naik kereta besar sikit bukan apa, bawa ramai. Kan, bawa ramai. Lagi satu beberapa trip yang jauh ni kita bawa assistant gitu kan. Biar alhamdulillah. Maksud dia nak disampaikan, Isma kalau dikutuk saya ada masalah dengan saya, dia boleh jumpa saya. Saya cakap macam-macam pasal Isma, saya boleh jumpa dia, insya-Allah, mudah-mudahan sempat. Tapi yang kita nampak dalam Facebook, yang kita nampak dekat dalam TV, kita nampak dalam media sosial, kita tak puas hati, kita kutuk. Masa bila nak jumpa dia minta maaf? Cuba cakap. Kita tak sempat minta maaf kadang-kadang. Mengutuknya sekilo-sekilo bagi. Contohlah, tak kira lah, letaklah muka Datuk Seri Najib, letak gambar Tun Mahathir, letak gambar siapa, Anwar Ibrahim, tak kisah, semua pemimpin saya sebut ni. Sebut, letaklah gambar Ahmad Sabut, letak muka je, tak payah letak caption apa. Dia punya kutuk, la ilaha illallah. Kan? Tak cukup tanah dah ni. Kan? Tapi masa bila kita nak jumpa dia orang kan, nak minta maaf ni. Tu sebab sampaikan Saidina Abu Bakar ambil batu masuk dalam mulut. Kenapa? Kerana nak mengelakkan mulut dia cakap benda-benda tak baik. Nabi pesan kalau tak ada benda baik kamu boleh cakap, lagi baik kamu diam. Tapi hari ni tak payah masuk batu dalam mulut. Pegang handphone, diamlah. Memang tak bercakap apa dah, pakai handphone. Tutap dalam telefon. Jadi ini mesej saya nak bagi tahu.
Inilah sepatutnya kita kena berubah. Kadang-kadang saya tengok orang komen dekat dalam, kadang Isma ni saya tengok, ni sahabat yang lama lah, dia memang tak jeran-jeran lah panggil saya. Kadang-kadang dia usaha, tolonglah ustaz, satu tarikh je dia kata, dia minta kan, pergi saya datang. Bukan sebab nak ceramah sangat pun, sebab nak jumpa Isma je sebenarnya. Bukan sebab mi udang dekat depan padang Speedy pun. Ha? Oh, udang galah apa nama? Padang Speedy lah. Oh, depan padang Speedy, bukan sebab udang tu, tapi sebab silaturahim tu jumpa. Lama dah tak pergi Teluk Intan Isma, susun sikit pergi Teluk Intan. Bukan sebab apa kan. Tapi kita ni bila tengok, bila Isma masuk gambar-gambar, kadang dia menghantar bantuan lah, dia pergi masuk kampung lah, lepas tiba-tiba dia pegang ikan. Aku cakap, dia ni kerja apa ni? Tiba-tiba jadi nelayan, tiba-tiba jadi peladang, tiba-tiba dia bancuh simen. Apa kerja si Isma ni kan? Dalam pada tu, bawah tu tak tinggal dia, salam perjuangan, tak habis. Tapi ada pula yang komen ni, sudahlah, itulah, inilah, contohlah. Apa masalah gitu? Itu baru Isma, belum Samsul debat lagi kan. Tajuk dia, apa nak jadi dengan negara kita, dekat YouTube tu tajuk dia. Dia dengar apa pun tidak, dia komen bawah tu, sudahlah kau pun sama 2 kali 5. Kau dengar pun tidak ceramah aku, terus komen macam tu. Contohlah, ada orang yang sakit macam tu. Tapi apa kita nak buat? Maafkanlah. Orang nak cakap, biarlah dia cakap. Ada sekali tu, gambar Isma minum dengan saya. Bukan bulan puasa, sebelum puasa. Kau jangan pandang aku macam tu. Nah, saya minum pagi tu dengan Isma. Ada yang komen, bukan dia ni orang UMNO ke? Apa masalah kau? La ilaha illallah. Apa kena mengena komen tu dengan parti tu kan? Contohlah kan, tak masalah. Saya dengan Isma sama, benda betul-betul, tak betul tak betul lah. Tak kira lah kau parti mana. Cakap saya cakap, semua orang pernah tengok kan, saya berucap apa saya peduli, saya balun je lah kan. Bodek-bodek bukan kerja Samsul debat lah, aku balun je kan. Betul. Jadi makna kata tu, sebab saya kata tadi, kita elakkan. Kadang-kadang tengok komen, kepala bapak semua keluar. Untuk kadang buat program-program yang baik pun, ada je benda negatif akan keluar. Kadang-kadang ayat-ayat tu, Allahu Akbar. Contohlah kan, Cik Muhammad Syafi'i gitu. Daripada apa, Lada IADA. Dia masukkan gambar Perdana Menteri datang kat tempat kita. Contohlah Perdana Menteri, tak kisahlah Perdana Menteri mana pun. Dia masuk, ini sudah lah, ni semua nak menjilat PM ni. La ilaha illallah. Contoh. Satu aja komen, kalau kita boleh komen, saya dengan Isma sama-sama kita komen. Nabi ajar ke macam ni? Saya kata, saya komen macam tu. Isma pula support. Entahlah ustaz, memang Nabi tak ajar, mereka ni yang tak belajar. Lepas tu jangan risau, wajib Samsul debat dengan Isma lah, kena balun lepas tu. Macam tu keadaan dia. Berhenti-berhentilah, kita kena ubah. Yang ini yang saya nampak paling ketara dari segi adab ya. Yang kedua, hati. Yang ketiga, tanda syukur. Yang ketiga, perbuatan. Yang keempat apa? Yang keempat adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu juga adalah tanda syukur. Yang pertama dengan mulut, yang kedua dengan hati, ketiga tidak tanduk perangai kita, mesti jadi baik. Dan yang keempatnya adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Beza tau, kita ni kalau dengan manusia, kau tolong aku bagi. Kau tak tolong, aku tak bagi. Itu kita. Allah, bila kalau kamu bersyukur, aku lipat gandakan, aku tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, maka azabku amatlah pedih. Kalau kita tak syukur, maknanya kalau kamu kufur, maknanya tindak tanduk perbuatan kita tu, termasuklah tidak memelihara nikmat tu dengan baik. Orang yang bekerja patutnya kerja elok, tapi bila ada peluang kerja, dia mengular. Bila peluang kerja, dia makan kerjanya. Tak kerja pun, makan pada pagi.
Sarapan pagi, makan tengah hari, sampailah petang. Kerjanya, sudahnya dia tak bekerja. Makan daripada pagi sampai ke petang. Dia melanggar amanah. Maknanya apa? Itulah dia salah satu, tidak memelihara nikmat. Itu sebab kita kena memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jadi bila tak pelihara nikmat, orang dapati dia tak bekerja. Dia asyik-asyik mengular ponteng kerja, akhirnya dia kena buang kerja. Bila kena buang kerja, apa jadi? Maka rosaklah nikmat yang dia ada. Macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, saya faham pada petang-petang begini, dengan suasana yang santai begini, pasti akan ada yang terkorban. Mendengar ceramah mungkin ada yang terlelap, ada yang tertidur. Ini juga adalah ujian. Jangan kita risau. Samsul Debat adalah penceramah yang sangat faham akan keperluan untuk tidur. Maka tidurlah. Cuma minta satu tolong sangat jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah kerana orang sebelah pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sama-sama. Jangan risau, ya. Apa-apa pun bila kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, itulah juga satu lagi kesyukuran yang perlu kita raikan. Bagaimana cara kita meraihkan? Bila masuk saja maghrib pada malam Aidilfitri, terus saja kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir sampai sudah. Ustaz tak pandai lah yang panjang tu Ustaz. Yang sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Dia tak pandai tu. Tapi macam mana? Buatlah Allahu Akbar, Allah yang walillahil hamd, tak pandai dia kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai pagi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh itulah takbir. Tak ada masalah pun. Buatlah. Ya. Hidupkan dengan amalan pada malam tu. Dan tidur pun jangan lupa, ambil wuduk tidur. Ya Allah, aku malam ni tidur ya Allah. Mudah-mudahan ada keberkatan juga dengan tidurku ini ya Allah. Tidur. Malam tu jangan goram dengan bini pula. Sukatilah baik malih nak nogah kan. Lepas tu pagi bangun awal. Sebelum subuh dah bangun. Jangan lupa mandi sunat Aidilfitri. Nampak? Tu tanda syukur. Kemudian suruh anak, ingatkan anak-anak semua, jangan lupa semua mandi sunat Aidilfitri. Lepas tu pakailah pakaian yang elok. Kalau ada yang baru, lagi bagus. Kalau ada kemampuan. Kalau tak mampu, pakai, Nabi pesan apa? Pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Kalau yang paling baru tu tahun 1980, yang lain tu semua 77. Pakailah yang 80 tu. Sebab itu yang paling baru. Itu tanda syukur. Ya, maknanya bagus dia, walaupun tu elok lagi dia pakai. Bukan lama pun pakai baju. Kadang-kadang tempah sepasang, sudahnya seluar gaya tak pakai dah, pakai baju tu je. Betul tak? Seluar tu sepasang banyak pakai baju, lepas tu seluar hitam. Tu saya tengok sekarang ni banyak ikut style Johor dah. Baju Melayu, seluar hitam, seluar selek pakai sampin. Dekat Sarawak itu pun saya tengok macam tu. Agaknya pattern sekarang agaknya lah. Ya, nanti kita buat macam tu. Jangan pula pakai kemeja seluar Melayu pakai sampin. Itu jangan buat. Itu belum ada orang buat lagi, jangan buat. Kawan cakap kau 9, tahu 9, tak cukup 1 nak 10. Maknanya gila lah. Macam tu ayat yang bagi faham. Ya? Jadi tu. Jadi makna kata syukur. Apa lagi? Kemudian bayar zakat fitrah, jangan lupa. Itu juga tanda syukur kita. Kita tak lupa orang yang susah. Tak, pagi tadi ada yang tanya, Ustaz, kalau kita nak bayar sendiri bagi kat fakir miskin atau bagi kat adik-beradik boleh tak Ustaz? Macam inilah. Bila pemimpin dah tetapkan, pemerintah dah tetapkan bayar zakat melalui pusat zakat tu, bayar je lah. Jangan nyusahkan diri. Kau bayar kat tu. Ada seorang tanya, sebab kan ada Mufti Harusani dulu. Maklum kan tak boleh. Oh, dia marah. Dia kata macam ni, kita tak tahu Ustaz. Kadang-kadang Ustaz zakat ni tak sampai pun kepada mereka. Kau banyak cerita kau bayar RM7 memekak kau. Saya kata kau bayar je lah Kek Amil tu. Dia buat salah, dia tanggunglah. Kau yang paling-paling buat apa? Sebab yang dibimbangi bila kita bayar zakat sini. Contoh kita ni terimalah zakat. Orang tu memohong contohnya. Dia tak masuk pun syarat dalam golongan asnaf yang layak terima zakat contohnya.
maka kita berhutang dengan Allah. Jangan main-main. Macam ni je lah. Kau bayar zakat yang RM7 tu, kau bayar kat besar zakat, tapi balance itu, kalau kau ada duit lagi, kau bagi sedekah kat orang miskin, tak ada masalah. Macam tu saya cakap dengan dia. Banyak cekadak dia orang ni, semua nak petikaikan. Ada je benda tak betul. Dulu bila PKP susah macam ni, bila sekolah nak buka, bila kerajaan umum sekolah buka susah macam ni, kes tinggi lagi, buka pula sekolah. Kau nak apa sebenarnya? Aku pun tak faham. Sekolah buka salah, sekolah tutup salah, kan? Kita ni kalau ikut kan, memang negara yang paling istimewa sekali. Dengan tahap kes 10,000 boleh jadi endemik. Negara kita lah, hebat negara kita, kan? Tapi itu sebab berhati-hati. Syukur, salah satu syukur adalah tu kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan begitu juga pagi, jangan lupa pergi solat sunat Aidilfitri, datang awal. Dan satu perangai yang paling buruk orang-orang kampung dan orang-orang Malaysia ni, minta maaf saya cakap, dah tak bunyi lah. Perangai yang paling buruk orang Malaysia ni adalah apabila time khutbah raya, bila dah habis bagi salam, dengan penuh rasa senang hati duduk kat luar surau, luar masjid, berbual dekat luar, tak hormat khutbah kat dalam, maka tak sahlah salat sunat kau tadi tu. Sebab ni mesti sekali dengan khutbah. Kau dah sudah ya, Assalamualaikum, kau berbual, kau tergelak-gelak kat luar, yang kat dalam ni tengah dengar khutbah. Tu perangai kita tu ramai, kecuali orang yang dalam dewan ni lah, kan? Jadi macam tu, ni nak pesan, dengar sampai habis khutbah tu. Kemudian kau keluar, kau nak berbual, kau nak apa, kau nak beraya, nak pergi, kau nak makan kat rumah orang tu, kau nak mengonjolkan lomang kawan tu dengan buluh-buluh sekali, pergilah. Ya, itulah cerita dia. Dah tak boleh dah. Tak payah, dah nak habis dah ceramah ni. Jadi makna kata kita kena tengok tu, tegur. Sebab ada satu hamba Allah tu saya jumpa dekat kampung mak saya dulu. Boleh lepas main raya tu dia datang, "Mam, saya nak bayar zakat boleh tak, Mam? Saya tertidur lah tadi, Mam." Ada. Yang malam tadi dia pergi Pasar Lambak. Dekat mana? Dekat tapak Expo. Dekat mana? Cenderung Balai. Leka dia nak nunggu kawan tu lambat, last minute ni. Lelong tudung ni, beli 5 dapat 20. La ilaha illallah. Cepat clear gerai dia tu. Contoh lah kan, contoh. Dia punya tunggu sampai pukul 5:30 pagi. Lalas dia terlelap pula. Balik rumah dia adalah ingat nak tidur sekejap, jaga-jaga, lepas habis dah sembahyang sunat Aidilfitri. Maka dia tak dapat pahala bayar zakat, dia dapat pahala sedekah, tapi tetap wajib bayar. Ada yang paling teruk, jaga-jaga dah maghrib lagi teruk. Kalau jaga dah maghrib hukumnya berdosa, tapi tetap kena bayar. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka janganlah kita ingkari nikmat yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana lagi nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? Duduk ni pun satu nikmat. Ada orang nak duduk tak boleh nak berdiri, berdiri tak boleh nak duduk, ada sakit lutut yang teruk. Itu sebab Samsul Debat ada bawa susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni baik untuk lutut. Siapa yang sakit lutut, pijak sakit, tumit sakit, amalkanlah. Samsul Debat faham ramai yang ada masalah nak makan susu kambing, minum susu kambing, sebab bau. Tak tahan bau kan. Jangan risau kan. Belum gila kan. Belum lagi. Kan. Ramai yang tak tahan bau, tak tahan apa. Jangan risau, kita tak pakai kambing Cenderung Balai. Kita tak pakai kambing Teluk Intan, kita tak pakai kambing Malaysia, kita pakai kambing daripada Holland, Belanda. Jadi yang risau, sedap susu kambing. Dahlah susu kambing campur kurma, campur pula madu yang diizinkan. Faham madu yang diizinkan? Faham? Maknanya madu lebah.
bukan madu orang. Kan? Jadi campur madu, mana 3 produk sunnah. Contohlah, ya. Jadi mana kata Allah bagi kita ni, bagi kita peluang hidup sampailah Syawal, itu satu rezeki. Ada orang dekat sini dah umur 50, 60 tahun. Syukur, sebab itu juga adalah satu nikmat Allah bagi kat kita. Nikmat umur namanya. Jangan perasan yang muda-muda ni akan tua, belum tahu lagi. Entah tak sempat tua, tahu-tahu dah mati. Tengok COVID baru ni lagi teruk. Langsung tak tahu apa-apa. Tiba-tiba dah meninggal. Sebab apa? COVID. Ada satu uncle dekat Seremban tu, saya selalu cuci kereta dengan dia. Dia cuci kereta dengan dia. Dia punya bapak mana? Saya semua bapak sudah mati, tak tahu kan? Apa pasal? COVID. Relax je nak ada cerita. Nak tunjuk kan? Tiba-tiba je, saya tak sempat. Wahal kan, saya memang bergurau dengan uncle ni selalu. Kan? Jadi makna kata nyawa manusia ni sekejap sangat. Bak kata Nordin Ahmad, nyawa manusia ibarat titisan ambon. Naik matahari kerela ia. Macam tu lebih kurang. Nyawa manusia ibarat titisan embun. Naik matahari keringlah ia. Nampak? Titisan embun tu tak ke mana dah, air tu tak sempat nak tadah, tak sempat nak simpan. Kan? Tu sebabnya orang kata kalau orang yang sakit tekak, serak suara tu, salah satunya dia embunkan kerak nasi tu kan. Lepas tu air dia tu minum. Macam tu lah. Tak sempat. Jadi itulah dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan, tolonglah jemput lagi lepas raya. Sebab lepas raya, lepas ceramah boleh makan. Sekarang ni ceramah tak boleh makan tempat rayanya. Tadi lalu nengok Bandung Tarik tu pun semacam aja. Punya teruk jam tu tadi, lapar sungguh rasanya ni. Jangan kau buat hal depan aku tengah lapar ni. Kan? Jadi insya-Allah ya Ismail, lepas raya ya. Lepas raya. Dan pastikan orang lagi ramai pada kursi. Insya-Allah. Adalah gurau ya. Dan adalah ni kira ramai. Tadi mula saya ingat tak ramai juga ni. Alhamdulillah. Untuk makluman semua yang tengok rakaman ni, untuk makluman semua sekarang dalam dewan ni ada 5,000 orang. Jadi saya pun tak tahu daripada mana datangnya ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu saja daripada saya. Apapun saya mengucapkan selamat hari raya buat semua. Tetapi ingat, Ramadan masih ada lagi berapa hari? 3 hari je? Bukan 4? Ya Allah, kejapnya. Terlupa, tak sempat bermalam, tidur pun tak sempat, tak cukup tidur dah sekarang ni. Ismanya masal. Kan, jadi apa pun insya-Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kan, walaupun sikit, sama-sama kita amalkan dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan sekalian, dan saya nak umumkan sikit.